Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam channel Sunnah Rasul. Dalam episod kali ini saya ingin membincangkan tentang panik yang diakibatkan oleh virus COVID-19 dan juga kesannya ke atas ekonomi. Jikalau anda masih belum menonton episod-episod sebelum ini, saya menasihatkan kepada anda untuk menontonnya terlebih dahulu kerana setiap episod adalah berkaitan antara satu sama lain. COVID-19 ialah virus corona yang diubah suai dengan menambah asid amino ke atas virus, menyebabkan virus itu menjadi mudah untuk merebak. Untuk pembacaan lanjut tentang virus, audiens boleh rujuk melalui link yang saya letakkan di bahagian description. Satu lagi info menarik yang saya ingin kongsi dengan audiens, pada bulan Oktober 2019, Military World Games berlangsung di Wuhan, China, dan event tersebut berlangsung dari 18 Oktober hingga 27 Oktober 2019. Kes pertama COVID-19 juga ialah pada 17 November 2019 berdasarkan laporan rasmi dari kerajaan China. Ini bermaksud 21 hari selepas berakhirnya Military World Games di Wuhan, COVID-19 mula merebak. Sehinggalah apa yang kita hadapi pada hari ini. Fakta-fakta yang saya sebut tadi bukanlah untuk mengaitkan siapa yang bertanggungjawab dalam kes penyebaran COVID-19. Tetapi objektif utama saya ialah untuk tunjukkan kepada audiens bahawa setiap perkara yang berlaku bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi perkara itu terjadi disebabkan adanya perancangan dari pihak yang kita tidak kenal ataupun disebut konspirasi. Dalam setiap konspirasi yang berlaku, pasti ada pihak yang bertanggungjawab yang mencetuskan peristiwa itu. Namun di sebalik setiap tragedi yang berlaku, apa yang penting bagi kita orang biasa ialah melihat apa yang Allah mahukan dari ketamadunan manusia pada abad ini. Dari segi ilmu, kita boleh nampak sistem hukum hakam dan undang-undang dunia pada hari ini tidak memartabatkan hukum kitabullah. Sistem politik ialah sistem taghut. Secara kebetulan atau tidak, giliran Al-Mahdi Al-Mau'ud sebenarnya sudah hampir tiba dan audiens boleh rujuk dalam episod sebelum ini. Kes COVID-19 yang sedang berlaku ke atas tamadun manusia hari ini sebenarnya sedang meruntuhkan sistem ekonomi moden. Pada pendapat saya, sistem ekonomi juga sebenarnya sistem penindas dari taghut. Audiens boleh melakukan self-study berkenaan dengan sistem ekonomi, sistem perbankan, sistem central bank ataupun bank pusat. Kalau di US dipanggil sebagai Federal Reserve. Ini semua sebenarnya adalah sistem penindasan nilai mata wang yang berasaskan riba ataupun dalam bahasa canggihnya ialah interest. Satu sistem yang digunakan pakai oleh commercial banking di seluruh dunia iaitu fractional reserve banking. Sistem ini adalah sistem penindas yang menjadi punca kepada jurang ekonomi yang besar di kalangan rakyat. Yang kaya bertambah kaya dan miskin terus ketinggalan. Di Malaysia, kita panggil sebagai Statutory Reserve Requirement ataupun SRR. Bagi mereka yang benar-benar memahami bagaimana sistem ini berjalan, dia boleh mengaut sebanyak-banyak keuntungan dari sistem ini. Dia tahu di mana untuk membuat pinjaman dan dia juga tahu di mana untuk dia membuat pelaburan. Namun, setiap sistem yang tidak fitrah ataupun tidak nature yang dicipta oleh nafsu manusia dengan tujuan ataupun objektif adalah untuk menindas manusia yang lain
pasti ada kelemahannya. Sistem fractional reserve banking ada dua kekuatan. Pertama, menerbitkan wang dari wang yang telah diberi pinjam, dan yang kedua ialah faedah ke atas wang yang telah diterbitkan itu. Sebalik kekuatan sistem fractional ini, kelemahan dia juga ialah daripada sudut pinjaman. Bila jumlah pinjaman menurun disebabkan oleh wabak, maka pendapatan dari faedah ataupun interest juga berkurangan. Ditambah pula moratorium 6 bulan yang diberikan oleh pihak bank kepada customer. Kalau perkara ini berlarutan dalam suatu jangka masa yang panjang, commercial bank seperti Maybank, CIMB, RHB dan sebagainya boleh menamatkan operasi mereka. Saya pasti ramai yang susah untuk memahami SRR ataupun fractional reserve. Untuk memudahkan bicara, saya akan present dalam bentuk jadual. Sebagai contoh, SRR dalam paras 10%. Jadual ini kita boleh lihat pelanggan A mempunyai RM10,000 dan disimpan di dalam bank. Disebabkan SRR pada paras 10%, maka pihak bank berhak untuk menggunakan bakinya iaitu 90% untuk diberi pinjam kepada pelanggan B. Apabila bank memberi pinjam kepada pelanggan B, bank akan mengenakan kadar faedah sebanyak 5% setahun kepada pelanggan B. Ini bermaksud pihak bank membuat keuntungan 450 setahun. Sebahagian besar dari kita menganggap bahawa bank membuat keuntungan sebanyak 450 setahun dari ilustrasi ini. Tetapi sebenarnya tidak. Apabila pelanggan B membuat pinjaman, dia akan memasukkan amount itu di dalam bank semula. Apabila amount RM9,000 sudah ada di dalam bank dan pihak bank pula, jika berdasarkan daripada SRR 10%, pihak bank berhak untuk memberi pinjam balance 90% kepada orang lain. Ilustrasi ini, pihak C membuat pinjaman sebanyak 8,100 dan dikenakan faedah sebanyak 5% setahun. Dan amount tu juga disimpan di dalam bank. Dan ceritanya berulang kembali seperti mana yang terjadi kepada pelanggan A dan B sebelum ini. Pihak bank berhak untuk memberi pinjam balance 90% kepada pelanggan yang lain. Kalau dalam dari ilustrasi ini, pelanggan D membuat pinjaman sebanyak 7,290 dan kemudian disimpan ke dalam bank. Dan kemudiannya bank memberi pinjam balance 90%, iaitu RM6,561 kepada pelanggan E, dan perkara ini boleh berterusan. Mari kita lihat dari segi jumlah. Pada peringkat asalnya, jumlah wang yang disimpan di dalam bank hanyalah RM10,000. Tetapi apabila pelanggan-pelanggan membuat pinjaman dan kemudian amount tu dimasukkan ke dalam bank, jumlah dia menjadi RM40,951. Dan faedah yang dikenakan ke atas pelanggan yang asalnya hanyalah RM450. Dari ilustrasi ini kita boleh melihat bank boleh membuat keuntungan sehingga RM1,547 setahun dengan menggunakan kaedah SRR ini. Ilustrasi ini sebenarnya menunjukkan money supply. Untuk audiens memahami apakah money supply, audiens boleh cek link di dalam description. Dari ilustrasi kita boleh nampak M0 sebanyak RM10,000. M1 jumlahnya ialah RM40,951. Di sini kita boleh nampak pihak
commercial bank menerbitkan wang dalam bentuk digital dan juga surat hutang sebanyak RM30,951. Apabila terlampau banyak wang beredar di dalam sistem, sebenarnya ia boleh mengakibatkan inflasi. Cuba audiens tanya pada diri sendiri, 30 tahun yang dulu, jika seseorang ni bergaji RM1,000, dia masih mampu untuk membuat pinjaman sebuah rumah kos rendah dan juga mempunyai beberapa orang anak untuk ditanggung. Tetapi pada hari ini tahun 2020, pendapatan isi rumah sebanyak RM4,000 pun masih belum mampu untuk membeli sebuah rumah kos rendah dan mempunyai beberapa orang anak. Ini semua sebenarnya adalah diakibatkan oleh sistem ekonomi yang menindas. Cuma ramai di antara kita, terutama sekali di Malaysia ni, tidak nampak bagaimana SRR ataupun Fractional Reserve Banking itu beroperasi. Kerana sebahagian besar dari kita buta tentang ekonomi dan juga sistem perbankan. Tetapi itu tidak mengapa, kerana pada pendapat saya ianya disengajakan oleh pemerintah. Saya ingin menceritakan kepada audiens suatu peristiwa yang terjadi di negara Swiss pada bulan Jun 2018. Saya ada letak link di bahagian description dan audiens boleh semak. Saya bacakan sedikit. The Swiss Sovereign Money Initiative of June 2018, also known as FOGATE, was a citizens' initiative in Switzerland intended to give the Swiss National Bank the sole authority to create money. Ataupun dalam bahasa Melayunya begini, inisiatif kewangan Swiss berdaulat pada Jun 2018 adalah inisiatif rakyat Switzerland dengan bertujuan untuk memberi kuasa penuh kepada Bank Negara Swiss untuk menerbitkan duit. Apakah yang dimaksudkan memberikan kuasa penuh kepada bank negara untuk menerbitkan duit? Itu maksud commercial bank seperti CIMB, Maybank dan sebagainya tidak boleh menerbitkan wang menggunakan SRR ataupun Fractional Reserve Banking System. Jikalau dari segi ilustrasi yang telah saya bentangkan sebelum ini, jikalau pelanggan A membuat simpanan sebanyak RM10,000, hanya jumlah itu sahaja yang dibenarkan untuk diberikan kepada pelanggan sebagai pinjaman. Kalau dari sudut ilustrasi money supply, M1 akan lebih kecil jumlahnya berbanding M0, kerana M0 ialah jumlah yang diterbitkan oleh bank negara. M1, M2, M3 adalah jumlah yang diterbitkan oleh commercial bank dan juga investment bank. Mari kita lihat situasi sebenar money supply di negara kita. Saya ada letakkan link di bawah di bahagian description. Money supply M0 berjumlah 103 bilion, M1 444 bilion, M2 hampir 2 trilion dan juga M3 hampir 2 trilion. Cuba kita lihat betul-betul. Wang yang diterbitkan oleh bank negara cuma 103 bilion, tetapi hutang sudah hampir mencecah 2 trilion. Bayangkan inflasi yang bakal terjadi dalam jangka masa 10 tahun disebabkan oleh Fractional Reserve Banking System yang benar-benar menindas kita pada generasi ini dan juga pada generasi yang akan datang menanggung beban hutang yang begitu banyak. Inilah sebabnya rakyat Swiss berinisiatif untuk menukar sistem fractional kepada sistem sovereign ataupun sistem kewangan berdaulat, kerana mereka sudah nampak apa yang akan terjadi kepada sistem ini. Tetapi malangnya,
Inisiatif itu gagal kerana 76% pengundi menolak inisiatif tersebut. Saya ingin bertanya kepada audiens, adakah anda mahu sistem fractional ini diselamatkan ataupun dihapuskan? Pastinya kebanyakan daripada kita mahu sistem ini dihapuskan kerana kebanyakan kita adalah mangsa penindasan daripada sistem ini. Kita terpaksa menanggung inflasi yang sangat teruk, menanggung hutang yang sangat banyak, dan daripada amount hutang yang saya tunjukkan dalam ilustrasi ini, hutang yang sangat banyak, hampir mencecah 2 trilion. Hutang ini tidak akan mampu dibayar oleh berapa generasi sekalipun. Ya, kebanyakan kita adalah manusia yang tertindas di muka bumi ini. Mari kita lihat surah yang ke-28, surah Al-Qasas ayat yang ke-5. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Bila ada ayatnya di dalam Al-Quran, maka ia boleh jadi sebahagian daripada sunatullah seperti mana yang telah saya present dalam episod sebelum ini. Golongan yang hendak diangkat oleh Allah ialah golongan yang ditindas. Dan saya percaya Al-Mahdi Al-Mau'ud juga seperti yang saya present dalam episod yang lepas juga adalah dari golongan yang ditindas dan membela mereka yang tertindas. Saya harap audiens tidak perlu gusar dan panik disebabkan oleh apa yang terjadi pada hari ini. Mungkin ada hikmah di sebaliknya dan kita boleh ambil pelajaran daripada peristiwa COVID-19 ini. Mungkin pada zaman ini juga kita boleh melihat bagaimana Allah menjatuhkan sistem Taghut yang batil ini dan kemungkinan kita dapat merasakan satu sistem yang baru pada masa akan datang yang menjadi jawapan kepada semua permasalahan ketamadunan manusia pada masa ini, terutama sekali yang berkaitan dengan topik episod 15 ini iaitu ekonomi. Jikalau audiens merasakan bahawa episod kali ini suatu episod yang bermanfaat, audiens boleh mengambil inisiatif sendiri untuk mengajar sahabat, kaum keluarga tentang ekonomi dan memberi mereka faham apa masalah yang kita hadapi sebenarnya. Saya mendoakan audiens semuanya sihat sejahtera dalam tempoh PKP ini. Episod yang akan datang, saya akan menceritakan tentang Alkitab dan juga asas-asas dalam membaca Alkitab.